Nama Muhammad Azmi Abdul Hamid cukup sinonim dengan pelbagai misi kemanusiaan di serata dunia, khasnya kepada pelarian Rohingya. Malam Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM yang diketuainya sering berada di barisan hadapan dalam apa jua program bantuan kepada ummah. Mesra disapa Cikgu Mi, sudah berpuluh kali dia masuk ke kem pelarian Rohingya sama ada di Bangladesh atau Myanmar. Malah dia juga dikenali kerana misi yang diusahakannya bersama pasukan MAPIM sejak beberapa tahun lalu. Beliau juga mahu masyarakat memahami bahawa bantuan yang disampaikan bukan bertujuan mengambil tanggungjawab orang lain, sebaliknya dilakukan kerana amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada wartawan Yusmi Sadullah Aling, Presiden MAPIM itu turut menjawab persoalan yang dilemparkan netizen untuk ruangan Cafe Ahad minggu ini. Ya, kita tidak menafikan bahawa masalah keperluan kedaifan itu ada di mana-mana, termasuk di Malaysia. Dan orang tak makan, orang terpinggir, itu tidak kita nafikan. Dan MAPIM sedikit sebanyak ada kita laksanakan kalau itu seperti masa bencana alam Kelantan, dan kita ada juga program melihat orang-orang daif. Tetapi sudah tentu suasananya tidak sama sekali sama dengan apa yang dihadapi oleh etnik Rohingya. Etnik Rohingya ini ditindas, dikejami, dizalimi, dinafikan hak, dinafikan kerakyatan, segala-gala. Mereka dibunuh, mereka diperkosa. Artinya luar konteks, ya, konteks kita berbeza. Konteks kita mungkin dalam proses pembangunan ada yang tercicir, ada yang terpinggir, ada yang berhadapan dengan masalah kemiskinan. Jadi para netizen ataupun golongan sosial media yang beri komen bahawa kenapa harus kita tumpuk di sana, kenapa tidak di sini, saya fikir jawapan saya ialah kita imbangi, sebab ada petugas-petugas kita yang memang dan juga NGO-NGO Islam yang lain juga ada fokus dia. Fokus ibu tunggal, fokus anak yatim, fokus apa. Jadi setelah kita membahagi-bahagikan tugasan, saya kira layak untuk kita mengatakan bahawa tidak sama sekali hal-hal yang berlaku dalam Malaysia dari segi kedaifan itu kita ketepikan, kita tinggalkan. Kita fikir siapa yang mampu untuk fokus yang di situ, silakan, dan kita akan bantu secara tidak langsung. Perlu ada koordinasi, perlu ada kita panggil pelibatan orang yang dalam netizen yang membuat komen-komen itu. Saya rasa kita sangat sambut supaya mereka turun ke lapangan, baik dalam negara, baik luar negara, dan saya rasa tidak sihat kalau kita hanya berkomentar tetapi kita sendiri yang komen itu pun tidak menyumbang. Jadi itu nasihat saya bahawa kita harus menggunakan semua sumber dan semua wadah yang ada di Malaysia ini. Okay. Kita merujuk kepada pihak ahli agama lah, ya. Kita melaksanakan ini dan kita ada tanggungan, ya. Dan tanggungan kita itu munasabah lah, artinya kita kena ada pejabat. Kalau tidak ada pejabat lagi orang tidak yakin. Kita kena ada kaitangan yang khusus yang kita rasa memadai untuk melaksanakan semua projek-projek ini. Apakah panduan yang diberi oleh ahli agama kepada kita untuk dilaksanakan berdasarkan tabung yang kita kutip? Sebab ada yang bayar zakat, ada yang atas nama sumbangan infak gitu. Jadi pandangan yang kami ambil ialah dia kata berdasarkan asnaf. Okey, yang MAPIM ni you ambil asnaf fisabilillah. Jadi kalau 1/8 ambil itu. Katalah sekian yang terkumpul, you ambil asnaf fisabilillah sebab you nak buat kerja ni. Kalau tidak, tak boleh nak buat projek ni. Jadi kita kekal menggunakan asnaf itu, asnaf fisabilillah, walaupun ada juga pandangan daripada beberapa ahli agama yang kata asnaf amil pun boleh. Sebab dia kata okey, MAPIM you ada pejabat, you ada staff. Jadi you nak fungsi macam mana kan? Amil dapat, tapi ini yang kita nak buat semua ni. Jadi saya ambil antara satu atau dua pendapat itulah. Dan dalam kita punya akaun kita jelaskan bahawa hanya sekian
yang ambil. Katalah kita telah kutip derma dalam tahun ini ialah sekian banyak dan diaudit secara audit lesen. Ini dia, pembelanjaannya sekian, ini pendapatan dari tabungnya sekian, dan kita akan cek supaya kita jangan melebihi daripada asnaf itu yang telah ditetapkan. Kalau tidak dapat, maka MAPIM kena cari sumber lain. Jangan ambil sumber daripada orang derma. Sumber orang sumbangan kita tutup, kita jelaskan semua. Kami perlu sumbangan untuk MAPIM berfungsi. Jadi bukan untuk derma kemanusiaan ni. So, MAPIM nak buat kerja ni, kita kena ada kos pengurusan. Jadi kalau untuk pihak MAPIM, yang boleh saya jawab ialah sistem itu yang kita gunakan. Sistem antara 1 dan 2 asnaf ini. Tapi kita cuba sedapat mungkin gunakan 1 asnaf saja, iaitu asnaf fisabilillah. 1/8, 12.5% yang itu. Ini yang diaudit. Dan dalam audit itulah kita akan cek supaya kalau nampak berlebihan, masa kita cek, kena cari sumber untuk tampung balik. Sebab orang telah membuat satu niat, dia nak beri untuk katalah food package ataupun edaran agihan makanan di Myanmar. Kita telah kutip katakan 50,000. Okey, 50,000 dia bagi untuk itu. Tapi untuk kita pergi ke sana, saya sedapat boleh minta cari sumber lain. Jangan pakai duit 50,000 ni. Kecuali kalau sudah nampaknya tak boleh sangat, kita ada semuanya, maka kita ambil yang kita panggil asnaf fisabilillah tu supaya kita boleh laksanakan projek itu di sana. Itu cara yang MAPIM buat. Ya, nampak agak tinggi. Contohnya ambil daripada 2012 sehingga sekarang, kalau saya boleh buat anggaran kasar lah daripada rakyat Malaysia saja, saya rasa kita telah dapat kutip dalam sekitar 1 juta, 1.2 juta gitu. Tapi kita ada juga penyumbang daripada luar Malaysia yang MAPIM berinteraksi, partnership daripada negara, yayasan-yayasan daripada luar. Di dalam Malaysia ni saya fikir dalam lingkungan itu, kalau kita dapat antara 1 juta, 2 juta dalam tempoh setahun atau 2 tahun, saya kira agak tinggi dari segi tahap menyumbang. Kalau banding dengan negara-negara lain, umpamanya kita membuat projek kemanusiaan untuk Syria, untuk ini, juga tinggi, tetapi berdasarkan kepada bagaimana kita menampilkan isu itu yang dibantu juga oleh pihak media, di mana rakyat Malaysia ni nampaknya dia ada semacam satu cara dia melihat sesuatu isu. Satu ialah dia melihat betul-betul kemanusiaan, ya, bahawa ini orang ni telah menderita dan kita tengok kanak-kanak tak makan, kita tengok mereka sangat sengsara. Jadi sentuhan rakyat itu nampaknya ada. Yang kedua ialah dia lihat dia aspek keagamaan orang Islam, dan ada banyak dalil hadis dan Quran mewajibkan kita membantu. Jadi dengan itu dia mendorong untuk bantu, dan dia tak kira sama ada Palestin atau Rohingya. Nampaknya dia, kalau kali ini kempennya untuk Rohingya, dia bagi juga. Kalau kita bandingkan, ada peristiwa-peristiwa dalam sejarah, kita ambillah apartheid di Afrika Selatan. Itu hampir-hampir semua orang mengatakan apa boleh kita buat, sebab ketika itu kuasa besar pun daripada Amerika sebagainya masa itu pun menyokong apa yang dibuat oleh kulit putih di Afrika Selatan. Tetapi ternyata setelah bertahun-tahun secara konsisten, kan, kempen di Eropah berlaku berterusan, ada yang kecil, ada yang besar, ada memorandum, ada lobby di UN, akhirnya kita dapati berjaya. Kita sebagai NGO, kita sebagai wadah yang begini, kita punya keyakinan ialah kebenaran, keadilan itu tetap akan ada saatnya dia akan menang, ya. Walaupun mungkin ambil satu generasi, mungkin generasi saya, mungkin generasi yang kedua, mungkin generasi ketiga, keyakinan itu kena ada daripada kita berpeluk tubuh.
dan kita kata ya kita tidak ada kuasa, biarlah dia jalankan. Saya kira kita akan melakukan dosa kemanusiaan, kita akan melakukan dosa kerana agama tidak mengajar kita begitu. Kita akan melakukan dosa kepada generasi akan datang, bahawa kita membiarkan kezaliman berterusan. Jadi saya rasa kita harus boleh menjawab kepada generasi mendatang apa yang telah kita lakukan sekarang, dan terpulang generasi itu meneruskan perjuangan supaya memberi keadilan kepada etnik Rohingya ini. Saya bertanya, bila saya pergi ke misi-misi ini, saya pegang anak mereka. Dalam hidup saya tak pernah memegang satu bayi yang hanya lahir baru 3 hari dan maknya beritahu bahawa bapaknya telah disembelih, adiknya dirogol. Kemarin dia sempat melarikan diri. Lepas tu sampai di kamp, kebetulan saya ada di situ. Saya meriba anak itu, dan kemudian ibu tu meninggal di depan saya. Macam mana saya nak memaafkan diri saya? Budak hanya umur 3 hari dengan bertali pusat masih ada lagi. Dorongan yang saya nak beri tahu kepada kawan-kawan atau sesiapa saja pembaca yang ada di sini, bahawa akhirnya besok apa saja kamu, jawatan apa kamu, profesion apa pun, kamu tetap adalah manusia. Bermakna Allah nak beritahu kepada kita juga, kamu membiarkan satu kezaliman pada seorang insan, itu juga sama seperti membiarkan kezaliman pada seluruh manusia, tak kira agama apapun. Ini yang merangsang saya, bahawa selepas saya bertemu dengan orang macam ini, kemudian saya pernah naik atas kapal di mana mereka melarikan diri ke Malaysia. Saya melihat anak-anak kecil 2 bulan atas kapal, tidak ada makanan, mati di dalam kapal. Kami menyambutnya di Langkawi. Itu menyebabkan saya beritahu pada diri saya bahawa saya tidak mungkin boleh berehat untuk melihat benda ini selagi tidak dapat diselesaikan. Selagi itu saya tidak akan merehatkan diri. MAPIM ada slogan yang nak dibawa, namanya kita ambil daripada ayat Al-Quran Karim, disebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Perkataan khaira ummah, kamu adalah yang terbaik daripada kalangan manusia, bermakna kamu unggul daripada banyak manusia yang pelbagai pakaian, berbagai budaya. Kamu unggul. Apa yang unggul kepada kita? Unggul kepada kita ialah bila kita yakin dengan agama kita, kita yakin dengan pegangan hidup kita. Dan sebagai seorang bangsa, namanya bangsa Melayu, kalau dia tidak yakin dengan apa yang ada pada diri dia, pakaiannya, bahasanya, tulisannya, manuskripnya, maka apa yang ada pada bangsa ini tak ada apa, melainkan dia jadi hanya orang yang menjadi penciplak, orang yang hanya tahu bahawa kita tak boleh maju kalau tidak ikut dia. Jadi pakaian saya ini adalah mesej itu, memberikan kepada semua anak-anak saya, kepada adik-adik saya, kepada ahli-ahli MAPIM, kepada aktivis-aktivis sosial, bahawa kamu kena yakin apa yang kamu buat ni.